Banyak lagi fizikal Rasulullah ni. Antaranya apa dia? Benda yang fitrah sunnah Nabi SAW, iaitu menggunting misai. Maknanya Nabi ni gunting misai, pendekkan misai. Tu sunnah. Yang kedua dia membiarkan janggut. Ni antara benda yang membeza mazhab Syafi'i, hukum dia sunat taruh janggut. Siapa yang buang janggut semua tu, kalau mazhab Hanafi, Allah hukum dia haram. Orang habaq kata lagi syadid, tak boleh buang janggut ni, kena taruh. Saya pun taklah kuat iman, taruh panjang-panjang macam syekh-syekh tu. Sebab orang taruh janggut ni, Nabi tengok. Waktu tengok seorang sahabat tu, setiap kali Nabi bagi salam, Nabi tengok sahabat tu, Nabi senyum. Tiba-tiba satu hari lepas bagi salam, Nabi tengok sahabat tu, Nabi tak senyum kat dia. Sahabat tu pelik. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab apa? Marah aku ke? Dia kata, aku duduk senyum, aku nampak bidadari duduk bergayut dekat janggut hang. Hari ni aku tengok janggut hang tak ada. Nah, abang kata janggut ni kena taruh, tuan. Kena taruh, sunnah. Walaupun dia sunat. Mazhab Syafi'i sunat, tapi kalau mazhab Hanafi wajib. Tak taruh janggut, hukum dia haram. Mazhab Hanafi syadid sikit. Tu mazhab Hanafi ni, Allahumma salli ala sayyidina, benda sunat, sunat muakkadah. Kita mazhab Syafi'i sunat muakkadah, sembahyang witir. Bagi depa sembahyang witir wajib. Beza dengan kita. Syukur sangat-sangat pada malam ni dapat kita sambung muzakarah kita ataupun pengajian kita tentang Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah, hadis pilihan yang ringkas, cerita tentang baginda Nabi SAW. Saya malam ni macam pening sikit, tak tahu sebab apa. Petang ni makan diabok kot, dia macam nampak kelabu sikit. So waktu makan tu tak ingat kata nak sakit tu kan. Lepas makan tu dia nampak kelabu, berat sikit. Ala kuliah dia InsyaAllah kalau kuliah ni, saya ingat Ustaz guru saya, Ustaz Mu'tas Senik tu, dia kalau diri nak tumbang, rupa-rupanya dia nak kena kanser hati. Tu dia bawa tongkat dah ni, jalan jauh tak larat, diri lama tak boleh, nak tumbang. Tapi tak cakap Allahu Akbar, bagi kuliah lantang lagi, macam orang tak sakit tau. Alhamdulillah. Jadi kita ni macam tu jugalah, sakit ke sihat ke, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda dia kita syukur, kita duduk dalam majlis ilmu malam ni. Alhamdulillah. Jadi kita muka surat yang pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dalam bab yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu sami'ahu yaqulu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض أمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطع ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أو كما قال. Maksudnya daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni semua orang maklum, kenal, sahabat Nabi yang banyak, antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Anas bin Malik ni daripada kecil lagi duduk dengan Rasulullah. Waktu Nabi sampai dekat Madinah, Ummul Qais dia bawa, Ummu Salamah silap, bawa anak dia jumpa Nabi. Dia kata, aku tak ada apa ya Rasulullah, melainkan ada seorang anak, yang anak aku ni kecil lagi, aku nak infak anak aku untuk duduk dengan hang, jaga hang, khidmat hang.
Aku nak infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang lain, orang Ansar bagi macam-macam. Sampai kat dia tak ada, dia orang miskin. Dia tak ada apa nak bagi. Dia wakaf anak dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu Anas bin Malik. Tinggal dia mak dia ni, tu kelebihan. Ibu-ibu ni jumpa orang alim, jumpa Sayyidul Alim, iaitu Sayyidul Tabi'in, Sayyidul Mursalin, iaitu Nabi Muhammad SAW. Minta doa ke anak aku, ya Rasulullah. Doa ke anak aku. Nabi pun doa dekat anak dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Doa ni maksud, ya Allah, jadikan Anas bin Malik ni yang akthir malahu, harta yang banyak, wa waladahu, anak yang ramai, wa barik lahu fi ma a'taitahu, dan berkatkan hidupnya. Memang berkat sungguh Anas bin Malik ni. Umur dia panjang, anak dia ramai, harta dia banyak, berkat. Masya Allah, tabarakallah, Anas bin Malik ni. Dan saya ambil sirah doa ni, kita boleh tukar dhamir dia. Baca doa ni, doa Nabi SAW. Allahumma akthir mali, ya Allah, banyakkan harta aku. Allahumma akthir mali wa waladi, banyakkan keturunan anak aku. Wa barik li fi ma a'taitani, tukar dhamir pada saya. Dan berkatkan aku dunia dan akhirat. Minta doa ni, doa Nabi SAW. Kita minta doa. Tu kalau saya ingat lagi, anak saya yang pertama tu, saya bawa pergi jumpa almarhum Tok Guru Nik Aziz, Uwais Al-Qarni tu. Dan saya tengok memang ada kelebihan dekat Uwais ni. Sebab Allahumma salli ala, sebab mungkin Tok Guru pegang dia, doa dia. Tu kata berkat doa Tok Guru. Kita tak tahu yang mana satu Tok Guru yang berkat. Suruh dia doa, dan Allah Ta'ala bagi kelebihan tu. Tengok dia mudah dalam pengajian, ada kebijaksanaan. Tok Guru pegang, tak tahu Tok Guru baca apa. Saya rasa Tok Guru baca Fatihah aja. Saya dengar dia Tok Guru baca Fatihah aja, sebab Tok Guru pamai subuh pegang, orang ramai duk botak, pegang gitu. Macam tu juga anak saya yang kedua, jumpa Tok Guru jadi, jumpa Mursyid Am, suruh minta nama sekali, siap nama ni. Mursyid Am mula-mula bagi nama. Dia kata dalam waktu saya jadi Mursyid Am ni, ni lah anak yang pertama saya bagi nama, anak yang mula-mula saya bagi nama. Waktu tu Tok Ujadi mai, dua-dua saya minta, tapi minta doa dua-dua, minta nama sekali. Dan Mursyid Am bagi nama Abdul Mun'im. Sempena nama dia, nakib dia di Syam. Nakib dia waktu dia belajar luar negara dulu. Allahumma salli ala, di Jordan dulu. Jordan lah belajar. Ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Jordan lah. Ustaz Hashim belajar di mana? Jordan, di Jordan. Dia belajar di Jordan. Nakib dia Abdul Mun'im. Dia doa, nampak ada hasil dia. Jadi insya-Allah kita ni ambil berkat. Jumpa orang, minta, orang alim minta doa anak kita. Dan kita harap anak kita pun jadi orang alim juga. Akhir zaman ni tak jumpa dah orang alim. Orang alim seperti orang alim terdahulu. Sebab Nabi sebut, akhir zaman ni kalau orang alim tak seperti orang alim. Tengok tok-tok guru orang alim meninggal, tak ada pengganti dah akhir zaman ni. Makin hilang. Lepas tu banyak orang jahil akhir zaman ni. Banyak orang jahil. Sebab apa orang jahil? Sebab orang tak kenal Allah. Dia buat ibadat tapi dia tak kenal Allah. Dan dia buat ibadat, dia tak faham dia tu hamba Allah. Macam Tok Guru Timbalan Presiden mai semalam tadi sebut, orang PAH ni, orang jemaah Islam ni kena tunjuk, kena bagi faham dekat rakyat. Nak menang macam mana? Tunjuk contoh yang baik, bagi kefahaman Islam yang jelas. Menyebabkan orang ni apabila nampak kita tunjuk yang baik ni, bagi kefahaman yang jelas, mereka akan istiqamah sokong kita. Dalam PRU yang ke-15 ni, tak lama dah. Jadi insya-Allah kita, Tok Guru Presiden sebut malam, kita ni dalam ukur, dalam unjur di Perlis ni antara negeri yang berpotensi untuk menang.
Tok Guru kata 3 kekuatan pasti untuk mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ni, kita ada jentera. Kita boleh gerah jentera kita. Untuk apa dia? Untuk menangkan Islam. Jentera kita ada, ahli kita ada. Jadi ni yang pertama, kena kerah ahli daripada tidak mai kuliah. Dalam buku perlembagaan kita pun, orang PAS ni kena mai mengaji. Jangan PAS saja tak mai mengaji. Menyebabkan mudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar parti mudah, tak mau nak gerak. Mudah nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh nak istiqamah dalam jemaah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua dia, Tok Guru sebut, kita ni mesti bina kekuatan. Bukan kita menang atas kelemahan musuh, tapi kita ni mudah kena muhasabah lah ni. Muhasabah untuk apa dia? Untuk bina kekuatan untuk menghadapi musuh. Waktu musuh lemah ni lah kita ambil kesempatan. Waktu musuh kuat, kita bina kekuatan kita lagi kuat. Maknanya kita penyatuan ummah tu kena terus. Tok Guru sebut MN, PN tu kena terus. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan putus asa. Ni muafakat yang sangat hebat untuk mengerunkan Pakatan Harapan. Tok Guru sebut. Tinggal je kita ni kena pandai-pandai lah. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Orang ni, kita ni, kalau di kalangan orang Islam yang bergaduh, sama-sama Islam gaduh ni, kita kena jadi pendamai. Kita kena jadi pendamai. Tinggal dia fa'in barat, kalau dia melampau, kita serang dia sampai dia bagi dia sedar, kata dia ni kena terus bersatu. Bila kita bersatu, wa innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala suka dengan orang yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata orang yang ada penyatuan, orang yang pertengahan. Ni antara yang kedua, kata Tuan Guru Timbalan Presiden malam tadi. Yang ketiga dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena bina keyakinan yang mana PAS ni mampu mentadbir negara. Contoh dia macam Kedah, Kelantan, Terengganu. Contoh. Maknanya kita masuk kali ni pilihan raya dengan logo Perikatan Nasional, dah muktamad dah. Tinggal dia tak tahu PRU lagi. Nak sebut kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan bina kekuatan ni kita tunjuk kata kita ni mampu mentadbir cara Islam, cara yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW. Nabi ni sampai kota Madinah, orang Ansar bagi pertolongan macam-macam, termasuk Abu Ummu Salamah bagi anak Anas bin Malik, bagi anak dia wakaf untuk agama, untuk tegakkan Islam. Sampai Anas ni duduk dengan Rasulullah selama 10 tahun. Umur dia waktu tu umur 10 tahun. Dia duduk dengan Nabi ni. Nabi ni tak pernah kata uffin, marah sekalipun. Kita ni Masya Allah Tabarakallah, nak habaq kata akhlak Nabi ni hebat sungguh. Bukan pada zahir saja, bukan pada fizikal saja. Rasulullah ni, bentuk Rasulullah ni, tapi akhlak dia pun hebat macam fizikal dia. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus kat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anas bin Malik kata, aku duduk dengan Nabi 10 tahun, Nabi tak pernah marah aku, dan Nabi tak pernah tanya, awak ni kenapa mata bila 5 kenapa? Tak pernah tanya, tak pernah marah aku, tak pernah tanya soalan macam tu. Nak habaq kata Nabi ni akhlak dia sangat sempurna. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi, laisa bit-tawil al-ba'in, bukan juga terlalu rendah. Nabi ni, dalam guru saya cerita, Nabi ni kalau dia diri dengan Sayyidina Umar 3 meter tinggi. Sayyidina Umar ni, dia diri dengan Sayyidina Umar, nampak seakan-akan sama tinggi dengan Sayyidina Umar. Nak habaq kata ni mukjizat Nabi SAW.
Dia berdiri dengan orang yang rendah, dia nampak cantik. Kalau berdiri dengan orang tinggi, dia nampak tak lekeh. Macam tu nak abang kata Nabi SAW ni mukjizat. Yang mana kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita belajar Syama'il Muhammadiyah ni, mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah, nak kenal rupa bentuk parah Nabi SAW. Wala bil abyad abhaq, bukan juga seorang yang terlalu putih. Nabi ni bukan putih macam putih Mak Saleh, putih langsat, bukan. Nabi ni putih kemerah-merahan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu aku duduk dalam rumah, waktu aku duduk jahit baju waktu malam, ada tiba-tiba bersama dengan satu pelita, tiba-tiba mai angin, tiup angin kencang sikit, pelita padam. Dan Allahumma salli ala sayyidina, aku tengah duduk jahit baju, tiba-tiba orang panggil apa? Benang, jarum pun jatuh. Aku pun gagal cari jarum yang aku tengah duduk jahit baju. Cari. Tiba-tiba Rasulullah balik selok tirai rumah nak masuk. Bercahaya Rasulullah SAW. Sampai tadi aku duduk gagal cari tak nampak, menyebabkan Rasulullah mai, aku nampak jarum yang jatuh. Dia hebat Nabi SAW. Tengok Nabi ni, ya Allah, putih Nabi ni, putih kemerah-merahan. Guru saya kata, kalau putih kemerah-merahan ni orang mana? Orang Syam, orang Syria. Orang Syria ni cantik-cantik, tuan-tuan. Tak macam kita. Kita putih juga, tapi putih Sarawak kan. Dia tak putih macam orang Syam, putih kemerah-merahan. Tu kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak tengok orang Syria ni, guru saya cerita dia mengaji di Syria. Dia kata bukan boleh tengok lama-lama kalau orang perempuan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat cantik orang Syam ni, orang Syria ni cantik sebab dia putih kemerah-merahan. Nampak kata kalau orang lelaki pun cantik orang Syria ni. Contoh bisa dengar contoh cerita Diliyah bin Kalbi. Diliyah bin Kalbi ni orang yang Nabi, waktu Nabi perintah dekat Madinah, Diliyah ni Nabi akan suruh hantar surat seluruh kerajaan, sama ada Rom, Parsi dan bagai-bagai lagi. Diliyah ni akan hantar surat. Diliyah ni cantik rupa dia, tapi dia ni hebat dia tak hebat. Waktu dia hantar Rasulullah utus dia sebagai utusan, hantar surat ajak orang masuk Islam. Surat Nabi ni mudah je, aslim taslam, kamu masuk Islam kamu selamat. Dakwah Nabi ni tapi bukan takat dakwah saja. Nabi ni nak tegak Islam ni, Nabi hantar surat melalui Diliyah. Diliyah ni cantik. Orang tengok dia, kalau tengok rupa badan dia, orang ingat perempuan. Tergodok, cantik semua. Tapi dia ni lelaki. Bila dia pi, waktu diceritakan dalam guru saya cerita, waktu dia pi istana Kaisar, dia pi dalam istana tu bawa kaldai bawa kaldai. Aja Rom pun terkejut. Mai masuk istana ni, utusan Rasulullah masuk istana dengan kaldai, tak ada bodyguard, dalam keadaan mai seorang-seorang. Lepas tu lagi pelik, dia ikat kaldai dia dekat atas kursi Aja Rom tu. Lagi pelik, ni lepas tu dah masuk dalam istana, dia tengok pula apa ni besar sangat kan? Dunia ni besar sungguh. Dunia ni dia tengok, dia takut masuk dalam hati dia. Dia takbir Allahu Akbar, bergegak istana Rom tu. Nampak kata pada dia tak mau ada dalam hati dia lebih besar daripada Allah, malaikat Allah dalam hati dia. Takbir kali kedua, kursi terpangui kan? Orang kursi pun jatuh kan? Menyebabkan dia jatuh tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nampak kata pada sahabat-sahabat ni cinta kat Rasulullah melebihi segala-galanya kan? Buat kerja Islam ni melebihi segala-galanya. Cinta kat Rasulullah, dengan kenal Rasulullah. Sahabat ni mesra dengan Rasulullah. Sahabat boleh tengok Rasulullah. Tak macam Aisyah sebut. Aisyah kata Nabi Yusuf, orang perempuan sampai potong jari tengok Nabi Yusuf sebab terlalu cantik. Tapi Nabi Muhammad ni lagi cantik, bukan takat terpotong jari, terpotong hati-hati. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab Rasulullah ni Allah Taala bagi kat dia mukjizat yang mana
alifun ma'luf. Nabi ni mesra, menyebabkan orang tak boleh tengok muka Nabi, gerun. Ada kehebatan Rasulullah SAW. Tapi para sahabat boleh cerita satu persatu fizikal Rasulullah SAW. Rasulullah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan juga orang yang terlalu putih, bukan juga seorang yang berambut kerinting, bukan juga seorang yang berambut lurus. Nabi ni rambut dia seperti ikan mayang, cantik, rambut dia beralun. Kalau dia jalan tu, kalau cerita tentang rambut dia, seolah-olah orang panggil apa, Allahumma salli ala sayyid, bergerak-gerak. Oh, cantik rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rambut lurus ni rambut orang Cina. Dia kata guru saya kata lah, rambut yang kalau halus lurus ni, dia tak berapa, dia kekuatan mental dia tak berapa, kurang. Dia kena orang yang kasar sikit, tebal, pekat, hitam, waktu dia kekuatan mental dia Allah Ta'ala bagi. Ni dalam kajian Tok Guru saya sebut saya, nak abang kata rambut kita ni lagi kasar, lagi elok untuk ni akai kita. Nak abang, tapi tak ada masalah lah. Ni nak abang kata Rasulullah ni cantik, sempurna. Tinggal di kita ni, Allahumma salli, mai pilah rambut macam mana pun kan. Saya pun rambut bukan rambut elok pun, rambut nipis, halus. Mai ke anak pun halus juga rambut. Nak abang kata kita ni tak sempurna macam rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu orang Syam, orang Mesir, rambut dia tebal-tebal. Maknanya dari segi akal dia pun tu bagus. Tinggal dia orang Yahudi dah rosak dah. Orang Islam ni dengan apa dah? Dengan makanan, dengan hiburan. Dia pun dah rosak dah. Dia pun kata orang yang bagus ni macam mana nak rosak? Rosak dengan hiburan, rosak dengan makanan, menyebabkan kita makan benda yang tak elok. Akal kita tak jadi tak apa nak tajam dalam untuk kita kefahaman agama. Ni antara depa Yahudi berjaya nak menguasai orang Islam. Nauzubillahi min zalik. Allah Ta'ala melantik baginda menjadi Rasul ketika baginda berumur 40 tahun. Kata guru saya, waktu Nabi nak jadi Rasul umur 40 tahun ni, Nabi ni dia duduk beruzlah, berkhalwah di dalam bukit Gua Hira tu. Dia duduk pi. Waktu tu dia nampak sebelum dia umur 35 tahun, dia dah mula dah berkhalwah, beruzlah, berasing diri. Dia ni, Nabi ni, sebelum dia dapat wahyu, dia Allah Ta'ala ilhamkan dia mimpi. Tiap-tiap kali mimpi, dia akan nampak benda tu berlaku. Mimpi macam ni, berlaku macam ni. Dan apabila umur 40 tahun, turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama, wahyu yang pertama. Waktu tu diangkat menjadi Nabi. Waktu tu umur dia 40 tahun. Tu wahyu yang pertama. Lepas tu wahyu pertama ni nak mai wahyu yang kedua pula, menjadi Rasul. Umur 43 tahun. Selama 3 tahun Nabi tunggu lama, makan masa yang lama. Ayat yang lain selepas tu barulah mai turun ayat dakwah ni, ya ayyuhal muzammil qumil, ataupun ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir qumil laila illa qalila. Baru suruh qum fa'anzir, bangkit keluar dakwah, sampaikan Islam, beri peringatan. Tapi sebelum tu Nabi hanya duk tunggu je. Nahabak kata habis sampai Nabi wafat, selama 23 tahun wahyu turun, maka Nabi pun wafat habis dah. Selepas tu ulama kata dah tak ada dah wahyu, tak ada dah malaikat. Allah Ta'ala, Nabi tinggal Al-Quran sebagai al-amal. Tu yang Nabi SAW sebut ad-din nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillah wa li kitabih. Rupanya untuk Allah tu, untuk jadi hamba Allah, taat pada perintah Allah. Wa li kitabih tu beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Makna wahyu tu dah dibukukan. Maka kita boleh baca, kita boleh hafal, kita boleh hayati, tadabbur, faham, dan kita amal Al-Quran ni.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak sebut apa tuan-tuan? Lepas tu Nabi dah tak ada dah wahyu lepas Nabi wafat. Dan kata ulama berterusan sampai lah ni, ulama-ulama pewaris Nabi ni hanya dapat melalui mimpi. Mimpi ni betul. Macam mana Nabi ajak orang yang nak mimpi betul ni, orang yang jaga mulut, jaga percakapan. Tak jaga percakapan, tak jaga mulut, dia takkan dapat mimpi yang betul. Na'udzubillah min zalik. Jaga mulut tuan-tuan. Ni petua dia. Jaga mulut. Kita ni akhir zaman banyak orang tak boleh jaga mulut. Sebab apa? Sebab apa tak boleh jaga mulut ni? Sebab apa? Sebab apa tak boleh jaga mulut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa yang tak boleh jaga percakapan kita ni? Antara punca Nabi kata sebab makan. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh ala wa hiya alqalb. Sebab makan tu dia buat hati, dia akan pergi jadi hati segetul daging. Lepas jadi daging tu jadi hati. Hati ni dia jadi sebaliknya. Apabila jadi sebaliknya, cakap bohong, cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ngumpat kata ke orang. Kita ni kalau kita tak belajar, kita duk kata ke orang tak sudah. Nabi satu hari sahabiah mai jumpa Rasulullah. Mai minta nasihat, jumpa Rasulullah. Habis jumpa Rasulullah, sahabiah ni pun keluar. Aisyah duduk sebelah Rasulullah. Aisyah kata, ya Rasulullah, perempuan tadi gemuk. Rasulullah kata, hai Aisyah, hang ngumpat ke? Ya Rasulullah, aku kata betul perempuan tadi, aku tengok gemuk. Rasulullah kata, hang cuba ludah tengok. Dia ludah, keluar ketul daging. Hang ngumpat Aisyah. Apa-apanya kita walaupun kata benda tu betul, kalau orang tu tak suka, dia namakan apa? Ngumpat. Ni kalau depan dia kita kata kat dia. Kalau belakang dia benda yang kita tak suka, ngumpat. Allahu akbar. Maknanya Nabi sebut ni mulut ni bahaya, menyebabkan kita ni tak dapat mimpi-mimpi yang baik sebab mulut tak jaga. Ngumpat orang, fitnah ke orang, kata ke orang. Allahu akbar. Jaga mulut. Baginda menetap di Mekah selama 10 tahun sebagai Rasul dan di Madinah selama 10 tahun. Sebenarnya Nabi duduk dekat Mekah selama 13 tahun. Ni dalam hadis Nabi ni, Nabi cerita, Nabi sebut benda yang ringkas padat. Maknanya Nabi bundarkan benda. Kalau kita ada RM1, aku ada RM10, RM5, takkan nak sebut RM10, RM5. Sebut RM10, aku ada RM10. Dia tu lah, ringkas padat. Sebab apa? Hadis Nabi ni jawami'il kalim, benda yang pendek tapi menyeluruh makna dia, panjang makna dia. Ini hadis Nabi SAW. Kalau nak detail, nak tahu cerita, kena tengok tarikh. Nak tahu cerita, kena tengok sirah. Waktu baru yang tepat, ulama tulis tepat masa dia tu, dan berlaku khilaf lagi. Tapi Nabi ni sebut hadis Nabi ni ringkas padat, menyeluruh makna dia. 10 tahun Nabi bundarkan. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Padahal Nabi, waktu Nabi jadi Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maknanya 23 tahun. Makna 23 tahun ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni yang jelas sebab Nabi wafat pada umur 63. Dalam hadis ni Allah Ta'ala mewafatkan baginda ketika penghujung umur baginda, iaitu 60 tahun. Ketika itu uban di kepala dan di janggut baginda tidak sampai 20 helai. Sampai tengah tu para sahabat ni tengok Nabi ni sampai kira uban ada berapa. Kita ni kalau ayah kita tengok banyak kali pun kita tak kira uban. Tapi para sahabat ni tengok Nabi, tahu sungguh, kenal sungguh Rasulullah. Uban Nabi ni tepi ni sikit, janggut sikit, tak lebih pada 20 helai. Cantik. Nampak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama, kita ni kalau orang awam ada uban, boleh inaikan uban kita dengan warna kuning. Kalau alim, orang ulama, kalau waktu di Mesir tu, buku saya kata kalau ulama, mereka akan uban warna oranye. Warna oranye, makna membezakan orang-orang awam. Dan Nabi sendiri pun
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sendiri pun inaikan rambut dia, uban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni cerita tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fizikal Rasulullah ni ada hadis lebih kurang 1, 2, ada 14 hadis Nabi cerita tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut kata tuan-tuan, 14 ni saya ambil satu dalam hadis cerita fizikal. Banyak lagi fizikal Rasulullah ni. Antaranya apa dia? Benda yang fitrah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggunting misai. Maknanya Nabi ni gunting misai, pendekkan misai. Tu sunnah. Yang kedua dia membiarkan janggut. Ini antara benda yang membeza mazhab Syafi'i, hukum dia sunat taruh janggut. Siapa yang buang janggut semua tu, kalau mazhab Hanafi, hukum dia haram. Orang habaq kata lagi syadid, tak boleh buang janggut ni, kena taruh. Saya pun taklah kuat iman, taruh panjang-panjang macam syekh-syekh tu. Sebab orang taruh janggut ni, Nabi tengok, waktu tengok seorang sahabat tu, setiap kali Nabi bagi salam, Nabi tengok sahabat tu, Nabi senyum. Tiba-tiba satu hari lepas bagi salam, Nabi tengok sahabat tu, Nabi tak senyum kat dia. Sahabat tu pelik. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab apa? Marah aku ke? Dia kata, aku duduk senyum, aku nampak bidadari duduk bergayut dekat janggut hang. Hari ni aku tengok janggut hang tak ada. Nah, habaq kata janggut ni kena taruh, tuan-tuan. Kena taruh, sunnah. Walaupun dia sunat. Mazhab Syafi'i sunat. Tapi kalau mazhab Hanafi wajib. Tak taruh janggut, hukum dia haram. Mazhab Hanafi syadid sikit. Tu mazhab Hanafi ni, Allahumma salli ala sayyidina, benda sunat, sunat muakkadah. Kita mazhab Syafi'i sunat muakkadah, sembahyang witir. Bagi depa sembahyang witir wajib. Beza dengan kita. Kita ni mazhab Syafi'i sembahyang witir sunat muakkad, sunat yang dituntut. Banyak benda yang depa yang fardu beza, yang wajib beza. Kita fardu dengan wajib sama. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni antara benda yang 10 fitrah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia membiarkan janggut. Yang ketiga, dia Nabi ni bersiwak. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ni sampai nak wafat pun Nabi minta lagi, Aisyah tolong siwak mulut aku. Minta suruh siwak. Ni bersugi ni tuan-tuan, bersugi. Dah habaq kata fadilat bersugi ni, orang yang boleh bersugi ni akhir kalam dia boleh sebut la ilaha illallah. Tu yang paling besar. Tuan-tuan, bersugi ni, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau dah tak berat umat aku, tak membebankan umat aku, nescaya aku akan wajibkan siwak ni setiap kali nak sembahyang, setiap kali ambil wuduk. Nabi, tapi sebab tak mau membebankan umat aku, tak, Nabi tak buat benda tu betul. Nabi tak mau sampai jadi benda tu syariat. Benda tu wajib. Tapi Nabi ni, benda yang Nabi tak tinggal antaranya bersiwak. Bersiwak. Siwak ni bagus. Orang yang berdamping dengan malaikat, orang yang ada sugi. Tuan-tuan, sebab la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan ni dia nak tipu kita sepanjang masa. Dan syaitan cukup marah orang bawa sugi. Kata guru saya, Syekh Al-Habib Haidar, dia kata, orang yang bawa sugi ni, kalau budak isteri dia ambil kayu sugi ni, baca nun, ketuk dekat hidung dia, sedap daripada isteri dia. Sugi ni fadilat dia. Tapi masalah dia, kita sugi ni tak jadi amalan. Ketuk depan hidung, syaitan gelak aja. Kita kena jadikan amalan. Sugi ni tuan-tuan, memang nak lekat payah. Saya beli, kalau beli satu hilang, kalau tak sugi lah, dia kena beli sekotak, hilang tukar ganti. Sampai syaitan kata, susah betul nak bagi dia ni tak mau sugi. Saya suruh budak-budak kayu sugi ni, Sayyidina Ali kata, orang yang bersugi ni kuat ingatan. 3 perkara yang menguatkan ingatan. Yang pertama, dia bersugi. Nak baca Quran bersugi. Dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi sebut bersugi. Nak sembahyang bersugi. Ambil uduk bersugi. Nak tidur bersugi. Sugi, semua mula dengan sugi. Fadilat dia besar, kuat ingatan, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, dia baca Quran. Tengok Quran, baca Quran, kuat ingatan. Orang yang baca Quran tak nyanyok. 3 perkara yang tak nyanyok orang sampai ketua dia tak nyanyok. Yang pertama, dia baca Quran.
Yang kedua dia Allahumma salli ala orang alim. Yang ketiga dia orang politik. Tuan-tuan tengok Tun Mahathir 97 tahun dah cakap dalam parlimen, kongkang lagi. Kat saya pergi ziarah baru ni kat Kuala Lumpur, umur 82, tak boleh bangkit dah. Nyanyok dah 82, kita tak sampai 82 lagi kan. Nak buat betul orang yang berpolitik, pikap politik ni dia tak nyanyok. Datuk ulama macam ulama juga dia tak nyanyok. Sebab apa dia tak nyanyok? Sebab dia setiap hari dia murajaah, mutalaah, mengajak menyebabkan ilmu ni bertambah, beramal berterusan, menyebabkan otak dia berjalan. Tuan-tuan, ni antara benda yang nak selamat daripada nyanyok. Baca Quran, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Ali sebut nak kuat ingatan, bersugi. Yang kedua dia baca Quran. Yang ketiga dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makan benda yang manis. Manis ni kuat ingatan. Apa-apanya kita waktu saya duduk Padang Besar tu kan, nasi komok tu dia sos dia manis, sedap, seronok makan benda manis. Dia tak, jangan makan. Kalau Imam Syafi'i kata makan benda masam ni dia melemahkan ingatan. Benda yang pahit tak boleh lagi, masam tu tak boleh. Tapi kalau orang mengandung ni suka masam lah kan, tak ada masalah lah, sebab dia mengidam kan selalu pun. Allahumma salli ala ni yang ketiga, yang fitrah sunnah Nabi SAW. Yang keempat dia iaitu menyedut air ke dalam hidung. Ini fitrah sunnah kita. Benda yang sunat hai'ah kita tak mau buat pun, sebab tak buat pun tak apa. Tapi tuan-tuan, buat tu bagus. Sekali cuba buat tu, ambil wudu, buayak lagi tu, dia rasa lapang dia lain tu. Kahok kita pun tak mengganggu dalam percakapan kita, pernafasan kita. Benda tu baik untuk resdung, baik untuk orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sesemua masuk air ke hidung. Sebab ni antara benda yang menyedut air ke dalam hidung ni adalah fitrah sunnah Nabi SAW. Yang kelima dia memotong kuku. Tuan-tuan, potong kuku sunnah fitrah. Dan saya nak ajak tuan-tuan potong cara Nabi ajak dekat Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan ambil tangan kanan. Ambil tangan kanan, silang dia. Bermula dengan jari kelingking, lepas tu jari tengah, lepas tu jari ibu jari, lepas tu jari jari manis, lepas tu jari telunjuk last kali belah kanan. Lepas tu ambil belah kiri pula, jari ibu jari, selang dia. Jari tengah, jari kelingking, lepas tu jari telunjuk, tutup dengan jari manis. InsyaAllah siapa yang amal cara sunnah ni, kata guru saya Ustaz Mahathir Jul, dia sebut InsyaAllah dia tak kena musibah penyakit besar dalam badan dia. Potong dia ambil hari sunat, hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. Hari lain jangan potong. Potong kuku silap pun kena bawa pinggang. Jangan main. Kita tak tahu benda tu kecil tapi besar. La tahqiran minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu nampak kecil benda sunnah ni, walaupun potong kuku, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikut sunnah. Tinggal dia kalau kuku kita panjang, dia tak ada masa dah. Kalau kuku panjang sangat, kena potong je dah kan? Jangan biar panjang sampai kita makan dengan taik-taik kan? Orang yang kuku panjang ni. Tapi tuan-tuan, kalau amal sunnah antara 3 hari, Jumaat, Isnin, Khamis, 3 hari ni aja, insya-Allah tuan-tuan, sihat. Allah Ta'ala bagi kesihatan. Allah Ta'ala tak timpa penyakit besar dalam diri kita. Tuan-tuan, ni antara tip kata Ustaz Mahathir Jul. Saya pun amal, alhamdulillah. Tak sampai lah ni duk rasa alhamdulillah sihatlah, sihat berkat amal sunnah Nabi SAW. Antaranya potong kuku. Ni fitrah sunnah Nabi SAW. Yang keenam iaitu membersihkan celah-celah jari dan kawasan-kawasan berlipat dengan belakang tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Membersihkan celah-celah jari, kawasan berlipat dengan belakang tangan. Maknanya macam tu. Kaki kan, cuci. Waktu kita ambil uduk tu, gosok-gosok dia sikit. Sunnah Nabi SAW. Tu kalau kita tengok Habib, depa kalau dia pun ambil uduk contoh kan, dia pun basuh kaki tu, gosok celah-celah ni. Kita basuh kaki tak gosok pun.
kita yakin sampai dah kata semua kisah je. Dok sunat sampaikan gosok-gosok kaki ni. Sapu-sapu tu. Sunat masuk celah-celah tu. Atas bawah. Ni antaranya sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh dia mencabut bulu ketiak. Saya tak tahulah mencabut macam mana. Takatlah kita potong aja, cukup aje lah kan. Mudah. Tapi waktu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kawan saya waktu saya belajar dulu dekat Terengganu, dia suka suruh orang cabut bulu ketiak dia. Cabut bulu ketiak dia. Saya kata, tak sakit ya? Lepas tu dia jadi apa-apanya cabut bulu ketiak dia sunnah. Tinggal ni kita mudah zaman dah ni, kita cukup, tak ada masalah. Yang penting ni kita buat ikut sunnah. Jangan taruh melebihi 40 hari. Kalau lebih pada 40 hari ni syaitan bergayut. Bulu hari, bulu ketiak, jangan lebih pada 40 hari. Yang ke-8 dia mencukur bulu kemaluan. Yang ke-9 istinja. Istinja ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun sunnah Nabi SAW. Istinja kita guna dengan air. Kita sunat dia, kita berdehem dulu. Waktu kita duk istinja tu, kita orang panggil apa? Dalam bahasa Arab, dalam kitab sebut Allah SWT, lupa nama dia. Tapi sunat kita waktu istinja tu, kita berdehem dulu. Kita bukan macam tu, kita kena dalam macam tu. Dia macam tarik nafas, lepas nafas macam tu. Macam tu, debur keluar habis. Nampak kata hak tu yang betul sunnah Nabi SAW. Kata Mus'ab yang ke-10, aku terlupa yang ke-10 apa dia. Namun seingat aku ialah berkumur. Apa-apanya sunnah fitrah ni antaranya berkumur. Kita ni kena banyak kumur ni bagus untuk kesihatan gigi kita, untuk kesihatan jasmani kita, untuk kesihatan rohani kita. Mulut kita tak berbau. Kalau kita dah lama puasa contoh mulut berbau, nak sugi takut batal puasa, nak buih gigi takut batal puasa, tak pergi buh Colgate terlebih lagi rasa macam Colgate pula. Masalah. Tapi berkumur ni tak apa. Ni ada seorang perawi hadis sebut, aku lupa yang ke-10, kata Mus'ab, tapi yang aku seingat-ingat aku iaitu berkumur. Antara 10 fitrah sunnah Nabi SAW. Telah ditetapkan tempoh untuk kami oleh Nabi SAW bagi mengunting misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ari-ari, iaitu kami tidak membiarkan melebihi 40 malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Tu sikit tentang fizikal Nabi SAW. Nabi ni, kalau sahabat tengok gigi-gigi Nabi ni, dalam keadaan gigi depan Nabi ni, dia jarang. Waktu cakap tu nampak keluar cahaya. Nak habaq kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cantik sungguh rupa Rasulullah SAW. Tu di segi fizikal. Allahumma salli ala. Kita masuk bab yang kedua, bab ma jaa khataman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Yazid yaqulu zahabat bi qalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibn al-ukhti waji' famasaha ra'si wa da'a li bi burakat وتوضأ فبشرت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفين فإذا هو مثل زر الحجلة أو كما قال. Sa'id bin Yazid berkata, Sa'id bin Yazid ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang Nabi waktu Nabi jumpa dia waktu dia kecil lagi masuk Islam, sebab ayah dia masuk Islam. Dia ni kaum Ansar. Nabi biasa pegang kepala dia, Nabi pegang baca doa dekat dia. Bahkan kata guru saya, Sa'id bin Yazid ni, rambut dia ni tak naik uban. Lepas tu dekat tempat Nabi pegang kepala tu, bau wangi sampai dia wafat kepala dia. Nampak kata mukjizat Rasulullah SAW. Dekat Yazid ni, dekat Sa'id bin Yazid ni, makcikku mengajak bertemu dan umur dia panjang. Sa'id bin Yazid ni umur dia 90 hingga 100 tahun. Panjang umur dia.
Macam juga Anas bin Malik, umur dia lebih daripada 100 tahun. Sahabat Nabi yang hampir dikatakan oleh ulama yang terakhir meninggal, panjang umur. Makcikku mengajak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku iaitu Sa'id bin Yazid sedang sakit. Opo-oponya Sa'id bin Yazid ni sakit. Tu yang Nabi pegang tu. Opo-oponya Datuk Guru, Tok Guru Harudin ni, Tok Guru kita ni berobat orang, pegang. Sunat pegang. Kalau orang perempuan, pegang orang perempuan. Kalau orang lelaki, semua orang lelaki. Tinggal ni kalau masyaqqah, darurat, boleh pegang. Sebab dia dah darurat. Mana takkan nak biar orang sakit, kita pegang dalam keadaan darurat. Tapi elok-elok ikut syariat. Tu Tok Guru Harudin kata, perawat lelaki untuk orang lelaki, perawat perempuan untuk orang perempuan. Nak selamat daripada fitnah. Dan Nabi ajak, Nabi sendiri akui Sa'id Al-Khudri. Dia pergi satu kampung, ada satu kabilah, ketua kabilah sakit. Dia baca Sa'id dan rombongan minta pertolongan, dia pun tak mau tolong. Sa'id Al-Khudri kata tiba-tiba orang kampung minta orang kampung cari ubat, tak jumpa penawar. Jumpa rombongan ni minta tolong rawat kabilah, ketua kabilah ni. Siapa-siapa yang boleh rawat, tolong rawat. Dia pergi baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah, tiup dekat tempat sakit tu, bagi minum air. Dengan izin Allah sembuh. Tu dia. Ni sunnah Nabi SAW. Kita kalau ziarah orang sakit, sunat pegang kepala dia. Kalau dia demam, dia pun rasa lega sikit demam dia. Tuan-tuan biasa sakit kan, kalau orang mai ziarah pegang kita kepala sakit, demam teruk ke, kita rasa kurang sikit sakit. Ni jangan, ni tak ada masa depan ni. Ni tak lama ni. Pakai dia pun lagi lemah semangat. Sunat pegang ni hilang kekuatan sakit tu. Macam tu dekat Sa'id bin Yazid ni, Rasulullah mengusap kepala aku lalu mendoakan keberkatan untukku. Nabi doa. Berkat doa Nabi ni, sesudah itu beliau mengambil wuduk, air semayang, dan aku minum bekas air wuduknya, air semayang Rasulullah SAW, lalu berdiri di belakang badan beliau. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya. Tanda itu seperti butang yang besar. Dalam kitab Syama'il, dalam kitab Sunan Tirmizi yang panjang, dia cerita cok khatam ke nubuah Nabi tu besar mana? Besar dia, kalau sekecil-kecil dia, besar telur burung merpati. Sebesar-besar dia, kalau dia akan berkembang, besar genggam tangan. Genggam tangan kita lah. Besar tu, besar. Dia akan besar, dia kecil. Dan waktu Nabi wafat, cok khatam nubuah di belakang Nabi ni hilang. Dia duduk tengah-tengah antara dua bahu ni. Dia duduk tengah-tengah. Dan Sa'id bin Yazid ni tengok cok nubuah ni. Macam tu juga Salman Al-Farisi, dia mai Madinah sebab dia mengaji kitab Taurat, kitab Injil. Kata Nabi akhir zaman ni dia ada tanda daripada khatam nubuah tu. Dia mai cari Nabi. Dan tanda Nabi, kalau dia tu betul Nabi, dia tak makan sedekah. Dan Salman Al-Farisi bagi kurma. Nabi kata, ni untuk apa Salman? Ni untuk sedekah. Kau dari sahabat. Nabi kita bagi kat sahabat, aku tak makan. Esok Salman bawa lagi kurma. Ni untuk apa Salman? Ni untuk hadiah. Ya Rasulullah dengan sahabat. Nabi kata, sahabat hidang, kita makan. Makna betul Nabi ni, kalau dia Nabi, antaranya dia tak makan benda sedekah, dia tak makan zakat. Ni tuan-tuan, ni tanda. Dan dia yakin dah Salman Al-Farisi. Esok dia mai, Nabi tahu dia ni nak tengok khatam nubuah belakang ni. Apabila dia tengok je, terus dia beriman. Dia yakin sungguh. Dia kata ni Nabi akhir zaman. Saya rasa cukup dah. Jam tak bunyi tau ni. Patut jam tak terbunyi tau. Saya duk kira tunggu jam bunyi ya. Saya minta maaf. Kita ambil 2 hari ni pun cukup dah malam ni. Moga-moga manfaat dia untuk kita kenal Nabi SAW. Dan mukjizat Nabi ni banyak sungguh. Mukjizat Nabi ni banyak. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung dia bab yang ketiga, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita rambut pun seronok juga, nanti kita main cerita rambut pula insya-Allah. Saya target khatam kitab risalah kecil ni, khatam Syama'il Mukhtarah ni sebelum Rabiul Awal insya-Allah.
InsyaAllah khatam. Lepas tu kita baca kitab Ikam sini. Kitab Ikam ni kitab yang seni untuk kita orang yang menghalusi jalan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya minta maaf kepada semua yang hadir. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal dia ada 2 perkara. Risalah ni saya dah cetak dah. InsyaAllah 2 minggu siap untuk 1000 cetakan. Dan saya ada buat tambahan baik sikit lah, tulisan bagi besar sikit untuk orang mudah nampak. Dan insyaAllah pakat-pakat miliki letaklah rumah, ambil berkat. Siapa-siapa yang ada risalah ataupun sunan kitab Imam Tirmizi, rumah dia seperti Nabi berbicara, Nabi bercakap. Jadi kita nak rumah kita ni biar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah kecil ni saya bagi ya, tuan-tuan boleh bagi kat orang. Kalau tak cukup nanti beritahu dekat Abang Mai. Nanti saya buat mai. 2 minggu lagi dah dia kata cetakan tu baru siap. Lepas tu yang kedua dia, saya malam ni saya buat sijil wakaf untuk ayah saya, Mak Tafiz Ar-Rahman. Dia nak beli van. Jadi harga van tu 150,000. Jadi pelajar daripada 50 orang. Jadi dia minta tolong saya lah kempen. Tolong jual wakaf ni. Satu kaki RM50. Saya kata siapa nak beli RM50? Mahal. Ayah kata van pun mahal kan. Nak jual RM50 kan. Nak beli dah van. Sebab nak bawa budak-budak pergi sembahyang jenazah, bawa sembahyang pergi sembahyang Jumaat, bawa pergi majlis tahlil, pergi kenduri kan, baca yasin, doa kesyukuran. Jadi nak kena guna van. Jadi ayah saya suruh saya tolong jual. Saya pun ahli lembaga Tafiz Ar-Rahman. Jadi saya kena tolong jual. Tuan-tuan kalau tak ada RM50, tuan-tuan bagi RM1 pun tak apa. Impun RM50, cukup RM50, saya kerak satu risik. Risik dia saya bawa lah malam ni. Tuan-tuan pakat-pakat. Kalau tak bawa duit malam ni, minggu depan lah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lebih lagi saya cari. Tuan-tuan bawa duit, pakat-pakat wakaf lah kong satu, InsyaAllah. Kalau tak cukup, pakat kongsi, InsyaAllah. Moga-moga dapat juga beli van. Mereka nak beli van pada bulan 9 ni. Mereka nak ambil van ni sebab mereka nak kena segera juga, sebab budak ramai. Jadi pakat-pakat tolonglah, kod-kod saham kita, kod ni yang mengalir sampai akhirat nanti, InsyaAllah. Jadi insyaAllah yang tu saja saya nak elan. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب عبدك هذا إلى عبادك المؤمنين وحبب إلينا المؤمنين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.